Ya. Ustaz pun dah iklan. Boleh terus Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Tuan-tuan muslimin muslimat, mudah-mudahan kita sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Muka surat 169, tuan-tuan yang ada kitab Nurul Yakin fi Sirah Sayyidil Mursalin. Kita mula dengan membaca cerita Bani Qainuqa'. Bani Qainuqa' adalah salah satu daripada kabilah Yahudi yang tinggal di Al-Madinah Al-Munawwarah sebelum daripada Nabi dan para sahabat berhijrah ke Al-Madinah Dan Bani Qainuqa' dia duduk juga, kita kata, di Madinah ni bersama dengan dua lagi kabilah besar, Bani Nadir dan Bani Quraizah. Jadi mereka ni masing-masing ada kecenderungan yang berbeza. Bani Qainuqa' mereka peniaga kebanyakannya. Mereka menguasai pasar, pasar Madinah, pasar basah. Jadi para peniaga di kalangan orang Islam yang ada produk tenusu sebagai contoh, ada kurma dan sebagainya, mereka akan berniaga dengan bermuamalah dengan peniaga daripada Bani Qainuqa'. Bani Qainuqa' juga adalah para artis, mereka goldsmith, mereka blacksmith, mereka locksmith, mereka semualah all kind of smith ni, Jadi oleh kerana tu nak bagi tahu mereka memang mereka memang peniaga, pandai membuat barang-barang kraftangan. Jadi mereka menguasai pasar Madinah tu. Jadi apabila Bani Qainuqa' ni mendapati dirinya tidak mampu menentang tentera muslimin, sebab orang Islam makin ramai, mereka ada perasaan takut. Allah campakkan ar-ru'bu. Ar-ru'bu ni istilah yang digunakan oleh Quran untuk mengisyaratkan kepada satu perasaan takut yang Allah campak dalam hati musuh Islam. Jadi mereka minta supaya Rasulullah membiarkan mereka meninggalkan Al-Madinah dengan membawa anak isteri dan meninggalkan harta kepada muslimin. Jadi mereka minta buat perjanjian, benarkan kami keluar daripada Al-Madinah. Mereka mengaku kesalahan mereka. Orang yang buat salah telah diambil tindakan, yang membunuh lelaki yang menyelamatkan, yang cuba menyelamatkan seorang perempuan penjual susu, yang telah dicabul kehormatan. Kita tahu ceritanya. Jadi permintaan tersebut Nabi telah terima dan Nabi mengarahkan mereka diusir, dan arahan itu diberi oleh Nabi kepada Ubadah bin Samit. Ubadah bin Samit salah seorang daripada pemimpin kita panggil di kalangan Ansar, dengan memberi tempoh kepada mereka selama 3 hari. Jadi maksudnya kena bagi notis lah. Bagi notis 3 hari, jadi mereka boleh bersiap, mereka letak barang di atas unta, jadi tidaklah kita kata within 24 hours tak, jadi sudah tentu Nabi memberikan satu jangka masa yang kita kata munasabah untuk mereka. Mereka keluar menuju ke Azri'at. Azri'at terletak di negeri Syam, di utara. Mereka binasa di sana, mana mereka meninggal dalam masa tidak sampai setahun. Jadi Allah buat mereka ni vanish lah, habis. Mereka ni tidak ada zuriat yang menyambung, apa kita panggil, mereka punya legacy tak ada dah, Jadi Rasulullah SAW membahagikan harta yang mereka tinggalkan, dan harta yang ditinggalkan oleh mereka yang menyerah diri kita tidak panggil ghanimah. Sebab ghanimah mesti melalui peperangan. Ada berlaku battle, kemudian orang musuh kalah, maka itu dipanggil ghanimah. Tetapi kalau musuh hanya menyerah diri, tidak berlaku peperangan, maka yang itu kita panggil fai'un. Al-fai, al-fai. Al-fai itu ataupun fai'un merujuk kepada harta rampasan juga, tapi bukan melalui peperangan. Jadi dua-dua ni yang kita panggil sebagai ghanimah dan fai'un, kalau kita combine dia jadi Anfal. Sebab tu dalam Quran ada satu surah namanya Suratul Anfal, surah yang ke-8. So Anfal can be divided into two. The first one is called ghanimah, the second one is called fai'un. So itu kombinasi. Jadi kalau orang tanya kita apa beza, Anfal tu is a general term. Ghanimah specific referring to kita kata harta yang dapat melalui physical battle lah. Kalau fai'un sebab mereka menyerah kalah. Kadang-kadang musuh dia tak menyerah tapi dia lari.
dan dia meninggalkan harta, barang-barang mereka berharga. Nanti orang tanya pula, pergi perang bawa harta ke? Ya, of course bawa kuda, bawa unta, bawa kambing, ya, sebahagian daripada mereka bawa pedang, ya, bawa peralatan senjata yang kadang-kadang bertatah emas, disalut dengan emas, ya. Dia punya dia punya pedang sebagai contoh. Ya, dia punya peralatan dia, ya, lembing dia punya ulu dia kita kata, ya. Ataupun dia punya sarung pedang. Kemudian anak panah dan sebagainya, ya. Jadi perkara-perkara ni semuanya termasuk sebagai harta yang ada nilai, ya. Kira anfal secara umum, ya, ataupun kita panggil macam fai'un lah, ya. Sebab yang dapat melalui battle itu ghanimah, tapi mereka tinggal sebab towards the end tu tak perang kan, mereka ni je, ya, mereka tarik diri, mereka lari je lah, ya. Jadi barang-barang yang mereka tinggal tu boleh dianggap sebagai fai'un, ya. Dan sudah tentu peralatan mereka state of the art lah, ya, maknanya benda-benda baru yang latest, ya. Dan sudah tentu orang Afghanistan dapat banyak manfaat daripada benda-benda ni, ya. Pasal biasanya negara-negara besar dunia dia akan gunakan negara-negara dunia ketiga ni sebagai apa kita panggil, ya. Ya, mereka gunakan sebagai tempat latihan je, training ground je. Dan mereka gunakan sebagai testing ground, ya. Dia punya weaponry lah, ya. Kebanyakannya mereka guna, dan bila mereka keluar mereka tinggalkan saja, ya. Jadi Allah buat masyarakat Bani Qainuqa, ya, mereka tidak hidup lama, tak sampai setahun. Rasulullah bahagikan harta, satu bahagian diberi kepada kaum kerabat baginda yang terdekat, yakni Bani Hashim dan Bani Al-Muttalib. Bani Al-Muttalib, ya. Kalau tuan-tuan masih ingat, Hashim dan Al-Muttalib adik-beradik. Hashim moyang Nabi, Al-Muttalib moyang saudara lah, ya. Sebab itu ketika Hashim meninggal dalam perjalanan masa berniaga di negeri Syam, maka Al-Muttalib yang jadi caretaker Mekah. Sebab Al-Muttalib tu adik pada Hashim, ya. Tetapi bila Al-Muttalib dapat tahu Hashim ada kahwin sebelum dia meninggal, dia ada kahwin dengan orang Madinah, dengan seorang perempuan namanya Salma binti Amru, ya. Jadi bila Al-Muttalib dapat tahu, tapi dia dapat tahu tu dah lambat. Maknanya kita panggil anak Hashim tu pun dah bukanlah besar, maksudnya dah kanak-kanak dah, ya. Jadi Al-Muttalib pergi ke Madinah cari Salma binti Amru, dan didapati sebelah Salma ada seorang budak kecil, ada kanak-kanak. Dia tanya, siapa budak ni? Kata Salma, inilah anak Hashim. Maka Al-Muttalib pun minta izin supaya bawa balik kita panggil, namanya Syaibah, ya. Syaibah tu dibawa balik ke Mekah, digroom, dan akhirnya jadi pemimpin Mekah, ya. Itulah Abdul Muttalib, ataupun nama sebenarnya ialah Syaibah, ya. Pasal apa dipanggil Syaibah? Sebab ketika lahir ada sehelai uban di kepalanya. Dalam bahasa Arab, sehelai uban dipanggil Syaibah, ya. Syaibatun, Syaibah merujuk kepada sehelai uban, ya. Okey, apa lagi berlaku? Jadi Al-Muttalib, ya, mereka juga ada adik-beradik yang lain. Nama Abdul Syam dan Naufal. Abdul Syam tu nanti dapat Bani Umayyah. Daripada Abdul Syam dapat Bani Umayyah, ya. Dan Naufal pun juga terkenal, ya, tapi tidaklah sehebat seperti mana Abdul Syam, Al-Muttalib dan Hashim, ya. Apabila Rasulullah ditanya mengenai tindakannya itu, baginda menjawab Bani Al-Muttalib. Abdul bukan, ya. Buang perkataan Abdul tu. Bani Al-Muttalib dan Hashim, ya, adalah perkara yang satu, ya. Jadi mereka ni adalah kabilah yang satu, considered sebagai satu pada zaman jahiliah dan pada zaman Islam. Sambil, ya, merangkumkan jari-jari kedua tangan baginda. Jadi Nabi buat macam tu, ya. Jadi oleh kerana itu, ya, mereka layak, ya, untuk mendapat kelebihan, ya. Kalau kita tengok nanti masa Bani Hashim diboikot, Bani Al-Muttalib pun kena boikot. Nanti kita tahu kan, ya. Bila orang Quraisy, ya, dia minta Abu Talib serahkan Nabi. Mereka nak gantikan Nabi dengan orang lain. Mereka nak bunuh Nabi. Abu Talib tak serahkan. Dan Bani Hashim diboikot selama 3 tahun. Jadi yang diboikot bukan sekadar Bani Hashim, tapi juga Bani Al-Muttalib. Dua-dua ni kena boikot. Ya, betul lah Nabi kata, ya. Zaman jahiliah mereka ni adalah kaum yang sama, ya, kabilah yang sama, bukan kaum lah, kaum Quraisy, ya, kabilah yang sama. Zaman Islam pun mereka sama juga, betul, ya. Okey, seterusnya peperangan As-Sawiq.
ya, peperangan As-Sawiq, Abu Sufyan tidak dapat duduk diam kerana dia tidak menyertai peperangan Badar. Kita tahulah, orang yang tak pergi perang Badar ni memang berkobar-kobar semangat dia. Ya, jadi dan kita tahu dalam perang Badar, ya, ada saudara mereka yang terbunuh lah, ya, keluarga terdekat. Macam Abu Sufyan, bapa mertua dia kena bunuh. Bapa mertua dia ialah Utbah bin Rabi'ah, ya, kena bunuh. Bapa saudara mertua dia pun kena bunuh juga, ya. Apa nama dia? Ya, Utbah bin Rabi'ah dia, dan Syaibah bin Rabi'ah, nama Syaibah juga. Dan juga adik ipar dia pun kena bunuh juga, ya, Al-Walid, ya, bin Utbah kena bunuh. Maknanya adik kepada ataupun adik beradik kepada isteri Abu Sufyan. Ya, isteri Abu Sufyan ialah Hindun lah. Ya, dia bersumpah untuk tidak membasahkan kepalanya dengan air sehinggalah dia memerangi Muhammad. Ni gaya orang Arab bercakap lah. Ya, aku takkan basahkan kepalaku. Ya, sehingga aku memerangi Muhammad. Untuk melaksanakan sumpah tersebut, dia keluar bersama-sama 200 orang sahabatnya menuju ke Al-Madinah. Apabila menghampiri Madinah, mereka bercadang berjumpa dengan Yahudi Bani Nadir. Ya, sebab Bani Nadir dia duduk dekat dengan Quba. Jadi kalau kita datang daripada selatan, kita akan jumpa Quba dulu. Lepas Quba, kita akan jumpa Bani Nadir punya perkampungan. Kalau Bani Qainuqa, dia dekat dengan Masjid Nabawi, dia utara. Ya, Quba, kalau tuan-tuan tengok peta, Quba selatan, Masjid Nabawi utara. Yang dekat dengan Quba, Bani Nadir. Yang dekat dengan Masjid Nabawi ialah Bani Qainuqa. Sebab pasar tu dekat dengan downtown Madinah. Downtown Madinah tu adalah Masjid Nabawi lah. Ya, jadi mereka jumpa dengan Bani Nadir sebab Bani Nadir lagi kuat dia punya permusuhan terhadap Islam ni. Ya, Bani Qainuqa pun benci pada Islam, tapi Bani Qainuqa dah kena halau. Jadi yang ada sekarang ni ialah Bani Nadir, ya. Jadi Bani Nadir, ketua Bani Nadir ialah Huyai bin Akhtab. Huyai ni bapa kepada Sofiyah nanti yang akhirnya kahwin dengan Nabi, ya. Tetapi Huyai tidak mau berjumpa dia. Kemudian dia berjumpa dengan Salam bin Miskam. Ya, Salam bin Miskam ni adalah salah seorang pemimpin tertinggi Bani Nadir juga. Berbincang dengannya selepas mengadakan perbincangan, Abu Sufyan menghantar beberapa orang lelaki Quraisy ke Al-Madinah. Mereka membakar pokok-pokok kurma dan ketika itu mereka terserempak dengan seorang Ansar lalu membunuhnya. Jadi ada seorang Ansar kena bunuh. Ya. Jadi kalau kita tengok pada pembahagian tadi ada nota kaki di bawah, ya, pembahagian Fai'un tadi. Rasulullah mengambil 1/5. Ya, jadi sebahagian tu maksudnya 1/5 daripada harta ghanimah dan memberikan, ya, haknya itu ataupun Fai'un tadi kepada para sahabat. Ya, jadi Nabi memang ambil 1/5 tapi Nabi ambil sekadar untuk keperluan keluarga saja. Baki daripada tu, ya, Nabi akan bagi balik kepada keperluan para sahabat. Ya, ini sebagaimana yang disebut oleh Allah dalam Quran yang bermaksud, dan ketahuilah bahawa apa saja yang kamu dapati sebagai harta rampasan perang, maka sesungguhnya 1/5, ya, dia panggil khumus, ya, dengan kha, ya, daripada perkataan khamsah. Khamsah makna 5, khumus bermakna 1/5 untuk jalan Allah, untuk Rasul, untuk kerabat Rasulullah, ya, untuk anak-anak yatim, untuk orang-orang miskin, ya, fuqara wal masakin, dan Ibnu Sabil, ya, orang yang bermusafir tetapi terputus dia punya bekalan dia. Jadi maknanya orang, walaupun orang tu ada kenderaan, ya, tapi dia punya keperluan dia, bekalan, minuman, makanan dia terputus. Jadi mereka juga layak, ya, untuk mendapat sebahagian daripada tadilah, ya, Nabi punya portion 1/5 tu. Ya, ini dalam suratul Anfal, surah yang ke-8 ayat yang ke-41. Baginda juga bersabda, aku tidak berhak terhadap harta ghanimah yang kamu perolehi kecuali 1/5 saja. Ya, dan 1/5 itu pun Nabi akan kembalikan kepada kamu. Mana Nabi ambil? Ya, Nabi bagi keperluan isteri dan keluarga Nabi, ya, termasuklah daripada Bani Hashim dan Bani Al-Muttalib, dan Nabi bahagi yang lebih itu kepada para sahabat, ya, yang memerlukan. Sehingga kan bahagian yang sepatutnya diperolehi juga dibelanjakan untuk kepentingan umum. Jadi Nabi banyak guna untuk kita panggil, ya, untuk maslahat ammah, ya, keperluan umum. Apabila berita tentang sahabat tadi dibunuh tadi diketahui oleh Nabi, ya, baginda keluar mengejar 200 tentera tadi yang diketahui oleh Abu Sufyan, ya. Jadi Nabi kejar, ya, pada 5 Zulhijjah selepas melantik Bashir bin Abdul Muzir. Patutnya Zulhijjah ni tak boleh berperang sebab bulan Muharram ada 4, ya.
Zulkaidah, Zulhijjah, Muharram dan juga Rejab. Patutnya tak boleh. Tapi sebab apa? Ya, sebab mereka diserang. Kalau mereka diserang ataupun ada berita mereka akan diserang, jadi ya ada keizinan sebab mempertahankan hak. Tapi kalau saja-saja nak perang tak berlaku, ya. Jadi apa ni, Nabi lantik Bashir, ya, bin Abdul Munzir, ada nota kaki di bawah. Bashir bin Abdul Munzir Al-Ausi, dia orang Aus, ya. Dan Al-Khazraji, macam mana tu? Jadi mungkin mak dia Aus, bapak dia Khazraj. Ataupun bapak dia Khazraj, bapak dia Aus, mak dia Khazraj mungkin. Sebab dua-dua. Patutnya either or. Sama ada Al-Ausi atau Al-Khazraji. Tapi kalau dua-dua, maknanya parents sajalah, ya, datang daripada dua kabilah ni. Dikenal dengan nama Abu Lubabah. Abu Lubabah well known, tuan-tuan. Kalau kita masuk dalam Raudah, ya, ada satu tiang dalam Raudah dipanggil tiang Abi Lubabah. Ya, ataupun dipanggil tiang taubat. Pasal Abu Lubabah ni, ya, dia pernah buat satu kesalahan dan dia ikat badan dia pada tiang dalam Masjid Nabawi. Ya, waktu solat nanti isteri dia lepaskan dia solat bersama Nabi. Lepas pada solat dia minta isteri dia ikat dia balik. Ya, sehinggalah Allah Subhanahu Wa Taala mengampunkan dosa dia. Sebab itu sampai sekarang kerajaan Arab Saudi, ya, tiang tu diabadikan dan ada nama kat situ. Ya, tapi kita kena, kalau orang lelaki perempuan tak boleh nampak lah orang lelaki. Kalau kita dongak ke atas, kita akan nampak. Dia tulis Ustuanah. Ustuanah maknanya tiang Abi Lubabah. Ataupun Ustuanah at-Taubat. Ya, orang bagi tiang taubat. Ya, ambil sempena peristiwa Abi Lubabah yang telah mengikat dirinya pada tiang tersebut. Ya. Jadi Abi Lubabah, ya, beliau telah dilantik, ya, oleh Nabi untuk menjadi caretaker Madinah, menggantikan baginda dalam beberapa peperangan yang dilancarkan. Salah seorang nakib yang dilantik pada malam Bai'ah Aqabah, ya. Jadi Abu Lubabah ni antara yang awal masuk Islam. Dan beliau beliau pernah datang untuk bai'ah pada Nabi, ya, buat janji setia di Aqabah masa musim haji, ya, meninggal ketika pemerintahan Khalifah Ali. Ya, jadi dia meninggal pada zaman Sayyidina Ali. Sayyidina Ali menjadi khalifah tahun 35 Hijrah. 35 sampai 40, ya, Ali dibunuh. Jadi ceritanya ada detail dalam kitab Isobah. Al-Isobah ni kitab besarlah. Ya, ada 8 jilid dalam bahasa Arab, belum ada terjemahan. Ini dalam jilid yang pertama, ya. Sebab nama dia Abu, jadi Hamzah. Dia sebab Isobah ni dia alphabetical order. Dia alif, ba, ta, sa, macam kita tengok dictionary lah. Ya, dia dictionary juga, tapi dictionary of dictionary of names, ya. Sahabat Nabi punya kita panggil companions. Ya, companion punya names, ya. Dia letak semualah. Abu Lubabah, Abu Hurairah, ya. Abu Talha, Abu tu banyaklah, ya. Jadi kita boleh tengok nama-nama dia. Ya, tapi kalau tak ada disebut Abu Lubabah, tuan-tuan boleh tengok nama asal dia. Namanya adalah Bashir. Bashir still depan lagi lah, ba kan. Sebab tu kita tengok, ya, ramai orang namakan anak dia A, B, C. Sebab nanti dalam Dewan Peperiksaan anak dia duduk depan. Ya, kalau macam Ustaz, ya, Anzaruddin memang duduk depan lah. Nama Ahmad, ya, nama Ali, kan. Tapi kalau nama Osman duduk belakang. Oh, kalau Z lagi belakang. Ya, jadi kadang-kadang, ya, nama-nama tu ambil apa kita panggil, ya, ada signifikan juga, ya, untuk kedudukan anak kita. Ya, jadi kalau nak nama yang panjang-panjang, nama yang Z ke H ke apa yang belakang, so dia pakai dua nama. Ya, contoh nama Husna kan, nama Husna, so dia letak depan Ahla Husna, so A lah. Tapi kat rumah panggil Husna kan, panggil Husna, tapi nama sebenarnya Ahla Husna. Husna maknanya Husna yang terbaik, the best. Ya, the best women lah, ya, lelaki perempuan yang terbaik. Kalau Ahla, the sweetest. So jadi itu memang orang lelaki cari yang macam tu lah. Dah lah the best, ya, the sweetest pula, ya. Tu nama-nama yang boleh diguna pakai lah. Ya, jadi itu biasa orang Melayu kita dia akan gabungkan. Ya, dia akan gabungkan nama sebab dia suka nama Husna, ya, tetapi dia letak juga kalau letak Husna H kat belakang, so letak A depan, ya. Ahla. Okey, itu cerita dia. Ya, sebab tu orang Arab tengok ni Ahla, dia sebut Ahla tu maknanya manis. Ya, kalau dengar cerita, sebab macam kita lah kan, bila kita sebut manis tu bukan gula saja. Kalau kita tengok budak perempuan yang cantik pun kita, oi manisnya. Kita sebut manis.
Tapi manis doesn't have to be manis gula kan? Ya, manis tu manis pada pandangan. Manis kata-katanya. Orang Melayu menggunakan perkataan manis tu. Ya, oh manis kata-katanya, sedap kita dengar. Ya, manis tutur katanya. Ya, manis wajahnya, manis senyumannya. Ya, jadi orang Melayu menggunakan manis untuk banyak situasi. Ya, orang Arab pun macam tu juga. Ya. Okey, seterusnya apa yang berlaku lagi? Ya. Jadi Nabi kejar. Ya. Mereka telah membuang sebahagian barang-barang yang dibawa untuk mempercepatkan pergerakan. Ya, macam ni lah ya. Macam kapal juga kan. Kapal di lautan apabila nak mengurangkan mereka akan buang. Ya, macam cerita Nabi Yunus kan. Jadi akhirnya mereka undi. Barang dah buang tapi masih dipukul ombak. Nak bagi mudah ya, apa yang berlaku? Yang berlaku ialah mereka undi dan nama Nabi Yunus yang naik. Sebab tu Nabi Yunus ya dicampak ke dalam laut ya dan ditelan oleh ikan nun. Terjadilah cerita Nabi Yunus. Ya, Zunnun dipanggil Zunnun, mana lelaki yang ditelan oleh ikan nun. Ya. Jadi ada orang kata Nabi Yunus dimakan. Kalau dia makan matilah Nabi Yunus, tak makan, telan aja. Ya, kalau anak ustaz tu dia tanya, ya, pasal apa? Kalau ustaz tanya, pasal apa agaknya ikan tu tak makan Nabi Yunus? Apa agaknya jawapan dia? Pasal apa? Ya, sebab ikan tu ikan pencen, tak ada gigi. Ya, ikan tak ada gigi, jadi dia tak boleh nak makan lah. Ya, ditelan saja. Ya, tu jawapan nampak macam childish tapi ada logik. Ya, ada logik. Ya, okey, itu cerita dia. Kemudian, ya, apa ni? Sebab apa? Sebab yang pertama, Allah nak Nabi Yunus tu bersendirian. Sebab bila kita bersendirian, kita akan berdoa, kita akan bermunajat kepada Allah, ya. Sebab ketika dia ramai-ramai tak boleh. Sama macam Nabi Musa. Ketika Nabi Musa balik daripada kampung Nabi Syuaib, ya, Nabi Musa balik daripada kampung Nabi Syuaib daripada Madian, Nabi Musa bersama dengan isteri dan keluarganya. Ya, jadi Allah nak Nabi Musa seorang saja. Sebab tu ketika Nabi Musa hidupkan api tak boleh hidup di tengah-tengah padang pasir tu. Ya, maka apa yang berlaku? Nabi Musa melihat api daripada jauh. Inni anastu nara, sesungguhnya aku melihat api daripada jauh. Jadi keluarga tak nampak. Nabi Musa kata biar aku pergi ke sana nak ambil sikit api. Ketika Nabi Musa bersendirian, ketika itulah ya Allah berkata-kata dengan Nabi Musa. Maknanya kadang-kadang memang Allah, bukan kadang-kadang, sentiasa Allah nak kita bersendirian. That's why kita kena ada masa untuk bangun malam, ya, walaupun tak setiap malam, ya, untuk bertahajud, untuk munajat dengan Allah. Ya, kita all out dengan Allah, kita seorang-seorang. Ya, sebab apa? Ya, sebab manusia memang kena ada masa dengan Allah, ya, sahaja. Ya, sebab kita dah banyak masa dengan manusia lain, dengan makhluk Allah yang lain, tapi kadang-kadang kita lupa, ya, kita juga perlu ada satu masa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang berlaku pada Nabi Yunus dalam perut ikan, berlaku pada Nabi Musa, ya, di padang pasir, ya, berlaku pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan nabi-nabi yang lain. Ceritanya hampir sama, tuan-tuan. Ya, cerita yang sama, maknanya kena bersendirian dengan Allah Subhanahu Wa Taala, cuma dalam konteks dan situasi yang sedikit berbeza. Ya, cuba tuan-tuan tengok. Dia punya pattern dia hampir sama, tuan-tuan. Ya, cerita Nabi dan Rasul, patternnya hampir sama. Ya, cuma lokasi berbeza. Kalau Nabi Ibrahim di Babylon, ya, kalau Nabi Syuaib di Madian, di Jordan. Ya, kalau kita kata Nabi siapa? Nabi Muhammad di semenanjung tanah Arab. Maknanya lokasi yang berbeza-beza. Ya, tetapi ceritanya hampir sama, ya. Dan apa kita panggil, ya, konteksnya konteks manusia kena ada hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita dah boleh agak kadang-kadang. Bila kita baca Quran, ya, kadang-kadang kita dah boleh agak dah. Ya, kita kata nampak macam sama patternnya. Ya, macam Ustaz selalu sebut, Nabi Muhammad dibesarkan oleh bapa saudaranya Abu Talib. Ya, bapa Nabi wafat, ya, ketika Nabi dalam kandungan. Nabi Ibrahim sama, dibesarkan oleh bapa angkat. Nabi Musa also oleh bapa angkat juga. Ya, Maryam oleh bapa angkat. Maknanya ceritanya hampir sama, tuan-tuan. Ya, ceritanya hampir sama. Ya. Apa hikmah? Sebab memang civilization, ya, memang kebanyakannya di situ. Civilization ni kebanyakannya dekat dengan sungai kan. Sebab kalau kita tengok sungai-sungai besar dalam dunia, 3 daripadanya duduk di Middle East. Satu Nile River di Egypt dan 2 lagi ialah Euphrates dan Tigris di Iraq. Maknanya memang Middle East. Ya, kita panggil sebagai Middle East ataupun betul, ya. Tapi ada, ya, kalau Greece ada Nabi Ilyas.
Nabi Ilyas di Greece, dia specifically di satu tempat pulau nama Santorini. Santorini, ya. Sebab Ustaz pernah sampai di Santorini. Bila kita sampai Santorini, dia ada satu macam monastery besar, macam gereja lah. Bila kita tanya, Elijah, dia kata, belongs to Elijah. Elijah is Ilyas. Ya. Sebab Elijah ni dia well travel. Termasuk juga di Palestin kalau kita pergi pun ada Church of Elijah juga. Ya. So maknanya di Europe pun ada. Ya. Sebab Nabi dan Rasul ada Nabi saja 124,000. Kan? Tapi kita lokasi kebanyakan kita tak tahu. Ya, mungkinkah sampai China ada, sampai India, kemungkinan. Tapi maknanya tak di-highlight oleh Quran lah. Ada yang katalah kan, tapi kita tak tahulah hakikat sebenar. Sebab tak ada dokumen kan, not documented. Jadi oleh kerana tak documented, kita tak tahu cerita. Ya, cuma yang kita tahu, yang 25 disebut dalam Quran, termasuk beberapa orang macam Nabi Uzair. Nabi Uzair kan, Nabi Uzair tu yang dimatikan selama 100 tahun, kemudian hidup balik. Nabi Khidir, ya. Kemudian nabi-nabi macam Yusha' bin Nun. Yusha' tu ialah Joshua yang menemani Nabi Musa ketika mencari Nabi Khidir tadi. Ya, kita orang Melayu panggil Khidir, tapi in Arabic dia Khadir. In Arabic Khadir. Sebab Khadir tu makna hijau. Ya, sebab bila dia duduk satu tempat, kata Ibnu Katsir, tempat tu akan jadi subur dengan izin Allah, tempat yang kering jadi subur. Jadi that's why dia panggil Khadir, pasal bila dia duduk satu tempat, tempat tu jadi subur. Dengan izin Allah lah, of course. Ya, macam tu. Jadi, civilization memang kebanyakannya bermula di tadi. Ya, maknanya ada water resources. Sama ada, sebab kalau pantai airnya tak boleh diminum. Ya, walaupun water resources kan. Tapi itu lebih kepada, apa kita panggil, untuk, transportation. Kan? Tapi kalau sungai sebab dia air tawar. So bila air tawar, fresh water boleh minum. That's why kebanyakan tamadun macam Egypt, kita kata Nabi Yusuf Egypt, Nabi Musa, Nabi Harun kan, Nabi Yaqub, Fir'aun, apa semua Egypt. Ya, kalau Babylon, Namrud, Nabi Ibrahim, Nabi Lut, Sarah. Ya, kemudian Nabi Yunus juga, northern part of Iraq. Ya, Nabi Nuh alaihissalam. Maknanya memang itulah, ya, kita kata the origin of the world civilization. Kebanyakannya, of course, di Greece kan, of course lah, di Greece, di Rome, Itali. Tapi Rome tu dah dekat nak tahun hijrah, tahun Masihi kan. Tapi maknanya before Christ tu, ya, 3,000 years, 4,000 years kan. Kalau macam Egypt, kita kata 5,000 years before Christ. Pun lama kan. Jadi mungkin tak ada Nabi, kemungkinan. Ya, tapi dia Nabi bukan Rasul lah. Ya, kemungkinan macam tu. Jadi maksudnya, secara umum, masyarakat di mana pun kebanyakannya ada Tauhid. Ya, maknanya ada yang beriman dengan agama Tauhid. Even macam kita kata Alexander the Great kan. Ya, Alexander the Great dia tak percaya pada berbilang-bilang Tuhan. Maksudnya dia monotis. Ya, monotistik. Jadi dia bukan politism, dia tak percaya pada politism. Ya. Tetapi majoriti masyarakat, of course, dia percaya pada dia punya semualah. Ya, dia punya gods and goddesses tu. Zeus, kemudian dia punya semualah benda-benda tu kan. Jadi majoriti masyarakat beriman dengan berhala, pelbagai Tuhan, banyak Tuhan. Tetapi minoriti masih tak ada percaya pada Tuhan yang satu. Memang ada. Sebab tu kalau kita baca cerita Sokrates kan, Plato, Aristotle, semua tu monotheism. Ya, monotheism. Adakah mereka ni, kita tak tahu kan, kemungkinan. Ya, sebab kalau tengok, sebab macam Sokrates kan, antara sebab Sokrates dijatuhkan hukuman bunuh, pada masa tu bunuh boleh gantung ataupun minum racun. Maknanya orang yang bersalah tu, dia di-offer untuk tak digantung, tapi dia minum racun, dia kena bunuh, kena matilah. Jadi Sokrates tu sebab dia mengajak masyarakat pada masa tu untuk beriman dengan Tuhan yang satu. Itu boleh tengok mana-mana buku sejarah, ya. Jadi kesalahan dia sebab dia mengajak manusia untuk beriman dengan Tuhan yang satu, sedangkan majority of the people beriman dengan pelbagai Tuhan. Jadi Sokrates guru pada Plato. Plato guru pada Aristotle. Aristotle guru pada siapa? Alexander the Great. Alexander the Great tu anak murid kepada Sokrates, kepada Aristotle. Ya.
Sebab bapa Alexander the Great, King Philip II di Macedonia, dia jemput Aristotle untuk mengajar Alexander the Great di istana. So maknanya masa tu dah ada homeschooling, dah ada dah. Ya. Jadi homeschooling kan, panggil cikgu datang. Masa tu Alexander the Great umur 16 tahun. Dan Alexander the Great, walaupun dia dah jadi Alexander, dah jadi king, dia tetap ada correspondences dengan guru dia. Dia nak masuk India, dia nak masuk mana, dia nak buat peperangan dia akan hantar surat pada guru dia. Dia minta nasihat. Ya, maknanya hubungan anak murid dengan guru sentiasa. Even masa Alexander the Great meninggal, Aristotle masih hidup. Sebab Alexander the Great meninggal 323. Itu formula yang biasa Ustaz bagilah, 323. 323 before Christ. Ya, Alexander the Great 323. Ya, dia meninggal. Alex the Great. Ya, Alex the Great. Ya. Alex the Great meninggal pada 323 before Christ, ya. Before Christ ataupun kita kata before Christian era, BCE pun boleh. Kalau before BC, before Christ, BCE before Christian era. Ya. Before Christian era, ya. 323. Alexander the Great before Christ. Dia meninggal pada usia 32 tahun. Ya, 32 tahun. Ya. Jadi 323 Alexander meninggal. 322 ini kita panggil Aristotle meninggal. Aristotle 322. Maknanya lebih kurang setahun lepas Alexander meninggal, Aristotle pula meninggal. Maknanya Aristotle ni terus menjadi guru, jadi mentor kepada siapa? Alexander Great sampai Alexander mati. Ya. So dah tentu akidah guru dia akan diwarisi oleh inilah. Tapi kalau kita baca Alexander Great daripada European literature, kita akan jumpalah Alex ni pengamal homosexuality. Ya, dia ni orang yang kejam, dia sebab orang barat tulis. Ya, tapi kalau kita baca daripada perspektif orang barat yang yang tak bias, kita akan jumpa benda-benda macam tu. Ya, yang sikit berbezalah. Ya, yang menunjukkan bahawasanya adakah Alexander Great tu Iskandar Zulkarnain? Kita tak tahu, tapi possibility ada tak? Ada possibility. Pasal salah satu ciri Zulkarnain, dia tak pernah kalah dalam peperangan. Ya, dia memang undefeated. Dia tak pernah kalah. Tak ada peperangan dia kalah. Ya. Kalau Cyrus the Great dekat dekat Persian Empire, dia mati dibunuh. Dia mati dibunuh, ya. Malah kulit kepalanya dikoyakkan, dia ambil tempurung tu diletak arak, diminum. Ya, ada soalan? Ada. Apa soalan dia? Silakan. Ya. Bukan. Waalaikumsalam. Betul lah. Jadi, ketika beliau melakukan perkara pelik yang dilakukan itu, adakah beliau tidak mengakui sebabnya? Atau beliau pun tidak mengakui sebabnya? Sebab itu beliau tidak benarkan Nabi Musa bertanya sebab. Itu soalan ya. Secara umum, Nabi Khidir sudah tahu. Sebab Nabi Khidir dapat wahyu. Nabi Khidir memang tak tahu. Tapi macam mana Nabi Khidir boleh tahu? Allah bagi wahyu. Ya, sebab Nabi Khidir itu adalah Nabi. That's why Allah perintah Nabi Musa pergi belajar something daripada Nabi Khidir itu. Ya, pasal apa? Sebab ada benda yang Nabi Musa tak tahu. Ya, walaupun Nabi Musa ni Rasul, Nabi Khidir itu Nabi, of course, ya, mana ada seorang manusia tahu semua benda. Dan Allah nak ajar pada Nabi Musa untuk sedikit bersabar, ya, untuk mempelajari ilmu yang Allah bagi wahyu hanya pada Nabi Khidir. Nabi Khidir tahu. Sebab tu dia bunuh budak tu. Kerana Allah dah bagi tahu dia, budak tu yang dibunuh tu, kalau dibiarkan dia hidup, dia akan mempengaruhi mak dan ayahnya untuk kufur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia tahu tak? Dia dah tahu. Ya, that's why dia arahkan supaya budak tu dibunuh ketika kecil. Ya, sebab budak yang dibunuh ketika kecil, dia akan masuk syurga sebagai wildan.
Budak-budak yang meninggal sebelum akil balik, dia akan jadi pelayan syurga. Tapi kalau dia dibunuh selepas dia akil balik, dia bawa dosa lah. Ya, jadi sebab itu kalau meninggal ketika kecil, walaupun mak ayahnya tidak beriman, dia tetap dianggap sebagai pelayan syurga. Tapi bukan ahli syurga lah. Dia pelayan sahaja. Ya, pelayan kanak-kanak yang kekal umurnya sebagai umur kanak-kanak. Tu Quran sebut wildan, ya. Dalam ayat yang ke-17 surah Al-Waqiah. Ya, yatufu alaihim wildanun mukhalladun. Yang akan melayan kita ahli syurga di syurga besok adalah wildanun. Ya, wildan kanak-kanak, mukhalladun yang umurnya kekal. Maksudnya seperti mana dia meninggal tu, dia masuk syurga ya dalam keadaan kanak-kanak dan umurnya akan sentiasa kekal sebagai kanak-kanak. Dia bukan orang dewasa. Ya, walaupun ahli syurga kalau yang sudah berusia akan dimudakan balik. Tapi itu ahli syurga. Mereka kanak-kanak ni walaupun berada di syurga tapi mereka hanya pelayan. Ya, kalau kita boleh gambarkan macam pekerja hotel lah. Ya, pekerja hotel dia tak ada bilik khas untuk dia. Dia adalah bilik untuk ganti pakaian sebagainya kan. Kita tak boleh anggap dia sebagai apa kita panggil ya. Dia pekerja. Ya, dia bukan menetap, maksudnya dia bukan tetamu. Ya, dia bukan tetamu hotel, dia bukan. Tapi dia boleh tak pergi dapur, pergi apa kita panggil ya, tempat apa kita dining hall, ya, pergi tengok swimming pool apa semua, dia boleh tak? Boleh, tak ada masalah. Dia ada akses. Tetapi dia tak ada keistimewaan sebagai penghuni hotel, dia tak dapat lah. Mungkin gambaran yang Ustaz bagi tu tidaklah 100% tepat, tapi untuk kita faham, macam itulah lebih kurang, ya. Okey, ya, selesai di situ. Jadi Nabi Khidir memang sudah mengetahui kerana baginda juga mendapat wahyu. Sudah tentu Nabi Musa tak tahu kerana Nabi Musa tidak diberitahu tentang perkara tersebut. Ya, mengapa perlu dibocorkan sampan tadi? Nabi Musa tak tahu. Ya, Nabi Musa melihat itu satu kejahatan kerana itu kita kata pemilik perahu tu sudah memberi izin untuk mereka naik, untuk mereka tumpang, tiba-tiba dibalas dengan dibocorkan perahu mereka. Ya, sedangkan Nabi Khidir kata sebenarnya ya ada raja yang zalim yang akan merampas mana-mana perahu yang masih elok. Ya, kalau perahu tu masih elok, ya, raja akan rampas. Ya. Tetapi kalau perahu tu bocor, perahu tu tenggelam, maka raja tak akan rampas. Ya, jadi selamatlah perahu tadi. Jadi bila raja dan juga dia punya tentera sudah beredar, maka ditampal saja perahu tadi dan boleh digunakan balik untuk kegiatan transportation dan juga menangkap ikan, ya. Tu dia punya cerita. Adakah Nabi Khidir sudah tahu? Sudah tentu dia tahu kerana dia mendapat wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, tuan-tuan, ya. Jadi cerita perang Sawik tadi nak bagi tahu bahawasanya barang-barang yang dibawa ya telah dibuang, telah ditinggalkan. Ya. Mereka telah membuang guni-guni berisi makanan yang diperbuat daripada tepung gandum. Tu Sawik tadi merujuk pada ya tepung gandum lah, ya. Muslimin mengambilnya, oleh sebab itu peperangan ini dinamakan sebagai peperangan As-Sawik. Peperangan ya berkait dengan tepung gandum. Tak perang pun. Mana ada perang, tuan-tuan. Ya, tapi musuh dah kita panggil, dia dah tinggalkan ya barang-barang makanan ni. Kemudian kita masuk ya tentang solat hari raya. Solat hari raya ya. Pada tahun ini, tahun yang kedua Hijrah, kita tahu ya Ramadan yang pertama juga pada tahun yang kedua Hijrah. Maknanya first year of Hijrah belum ada puasa Ramadan, belum ada hari raya lagi. Second year of Hijrah baru, ya. Allah mensyariatkan perkara sunat yang agung pada dunia Islam, dengannya penduduk Muslim di mana-mana di dunia ini, ya, mereka boleh memperbaharui, renew, ya, janji persaudaraan dan menguatkan ikatan agama mereka. Perkara tersebut ialah perhimpunan pada dua hari raya, yakni Aidul Fitri, hari raya puasa, dan Aidul Adha. Ya, sebab tuan-tuan kena ingat, ya, zaman jahiliah orang Ansar, ya, Aus dan Khazraj, mereka ada perayaan mereka. Ya, tapi perayaan jahiliah lah. Ya, jadi bila Islam datang, Islam buang perayaan jahiliah tu tapi Islam gantikan. Ya, so apa yang boleh kita belajar? Yang boleh kita belajar ialah kita tak boleh larang orang buat sesuatu tanpa bagi alternatif. Kan? Ya, because if you apa kita panggil, ya, if you want them to not to do something, you have to offer an alternative lah, of course. Ya, kena kita tak boleh kata anak kita nak pergi satu tempat, kita tak boleh. Pasal apa tak boleh? Mama kata tak boleh, tak boleh.
Full stop, tak boleh macam tu. Dakwah tak macam tu. Ya, sebab tu perayaan orang orang-orang Aus dan Khazraj, ya, perayaan mungkin melibatkan minum arak, ada mungkin tari menari, ada tu dan ada ni kan. So benda tu tak boleh lah. Tapi raya tu boleh tak? Aid tu boleh. Aid tu boleh. Tapi adalah SOP yang kita kena patuhi. Macam itulah, ya. So simple kita kata. Kena ada alternatif. Ya, kita tak boleh kata tak boleh, kita kena gantikan. Ya, contoh kita kata apa kita panggil, ya. Nak makan burger boleh kan? Yang tak boleh hamburger kan? Kalau ham tak boleh lah. Ya, sebab dia ham tu benda yang tak boleh. Bacon tak boleh, ya. Tapi yang lain boleh lah. Even orang yang veggie tak makan daging pun ada alternatif. Ya, burger alternatif, ya. Rasa macam rasa daging tapi bukan daging. Ya, macam susu kan, ya. Ada orang yang tak boleh dairy product kan? Jadi kita ada alternatif tak untuk dairy product? Of course. Jadi maksudnya dalam dunia ni kita kena bagi alternatif kalau boleh. Ya. Jadi macam itulah, ya, ceritanya dalam Islam ni macam tu. Islam mengajar kita untuk memberikan alternatif, ya. Rasulullah telah mengumpulkan muslimin di satu tanah lapang dan solat. Ini syariat untuk solat hari raya di kawasan lapang. Kita panggil musalla. Jadi musalla zaman Nabi merujuk pada tanah lapang. Musalla zaman kita, ya, bukan. Ya, ada beza. Ya, jadi musalla. Jadi solat 2 rakaat bersama-sama dengan mereka, merendah diri, menghampirkan diri kepada Allah, ya. Dia tidak memutuskan tali ikatan sesama mereka dan membantu mereka menghadapi musuh. Selepas itu baginda menyampaikan khutbah khusus menyentuh masalah kesatuan. Jadi khutbah diberikan selepas sembahyang. Berbeza dengan hari Jumaat. Jumaat tak boleh buat kawasan lapang. Jumaat mesti dalam kawasan yang tertutup, mesti indoor. Kalau jamaah lebih boleh melempah keluar, tapi imam dan first, second row, third row, fourth row tu mesti duduk dalam bangunan lah. That's why masa Sultan Muhammad Al-Fatih ketika dia masuk ke Istanbul, Konstantinopel, bila sampai hari Jumaat, dia cari tempat untuk solat, tempat yang bertutup kan. So the best place pada masa tu adalah Hagia Sophia. Ya, Church of Hagia Sophia. Jadi Sultan Muhammad Al-Fatih dia deal dengan Christian community, minta supaya dijual Hagia Sophia tu kepada orang Islam dengan duit Sultan Muhammad Al-Fatih. Sampai sekarang pun kita tahu ada dokumen dia. Dan Muhammad Al-Fatih bagi alternatif kepada mereka. Mereka masih boleh beribadah tapi dalam gereja yang berbeza. Sebab pada masa tu orang dah tak ramai datang gereja. Ya, so kita tidak paksa mereka tapi kita offer mereka. Ya, so itu Muhammad Al-Fatih buat. Even masa Sultan masa di Cordoba same thing happen. Sebab nak sembahyang Jumaat kena buat dalam bangunan. Ya, jadi bangunan yang terbesar pada masa itu adalah gereja. So Sultan deal dengan Christian community, bagi kami gereja ni, belilah maknanya, bukan paksa, dan mereka dapat alternatif ada tempat lain. So macam itulah. Basically benda yang sama, tuan-tuan. Jadi ketika Nabi nak solat Jumaat, ya, Nabi minta tempat yang bertutup, ya, di kampung. Ya, di kampung tempat solat Jumaat pertama didirikan ketika Nabi dalam misi hijrah daripada Quba menuju ke downtown Madinah pada masa tu. Ya, Nabi singgah pada waktu Zuhur kerana masuk waktu solat Jumaat. Okey, jadi khutbah datang selepas solat. Kalau Jumaat khutbah dulu. Kalau hari raya solat dulu, ya, baru khutbah. Ya, jadi kadang-kadang, ya, ada orang yang datang, ya, dia datang terlewat. Ya, datang terlewat tengok khutbah. Dia kata safe lah, safe. I'm safe, dia kata. Sebab baru khutbah. Maknanya after khutbah sembahyang lah. Ya, dia ingatkan sembahyang Jumaat. Bukan. Ya, jadi khutbah dulu. Jadi bila dah khutbah tu maknanya sembahyang dah siap. So kita balik rumah kita boleh solat bersendirian. Jumaat tak boleh. Jumaat mesti berjamaah. Sembahyang raya tak ada hal. Ya, boleh seorang-seorang. Jadi dia boleh dengar khutbah di masjid, kemudian dia balik dia sembahyang raya di rumah. Ya. Jadi dia ada sedikit perbezaan dan dibuat di kawasan lapang. Ya. Even kita dapat maklumat daripada warga KL sebelum Masjid Negara siap, ya. Yang di-Pertuan Agong jemput warga Kuala Lumpur untuk solat hari raya di padang di padang tu, ya, di Istana Lama. Istana Lama tu ada kawasan padang depan tu. Jadi mereka solat di situ. Menunjukkan bahawasanya budaya sembahyang hari raya di kawasan terbuka tu memang masyarakat dah tahu sejak dulu lagi. Ya, cuma bila dah ada masjid besar ni kebanyakan buat dalam masjid lah.
Ya, cuma macam tadilah. Kalau cuaca baik, ya ustaz tengok banyak tempat di Bangi, ya komuniti Islam dah buat sembahyang raya di kawasan lapang lah, ya. Cuma kalau hujan lebat janganlah sembahyang di kawasan lapang. Masuklah masjid tu. Ya, so Islam ya mengajar kita supaya cerdiklah sikit. Ya, kadang-kadang ada orang ni nak pegang sangat pada sunnah, ya, sehingga melupakan apa kita panggil, ya. Apa istilah dia? Apa ni situasi konteks pada masa tu. Kalau hujan masuklah masjid lah. Ya, tapi kalau tak hujan sembahyang di luar. Jadi baginda sampaikan khutbah, ya. Kemudian mereka kaum muslimin saling bersalaman, selepas itu mereka keluar untuk bersedekah, berzakat pada fakir, ya. Fakir miskin, ya, sehingga kegembiraan dapat dirasai oleh semua orang Islam. Ini peringkat awal kot, ya. Sebab zakat fitrah, ya, kena dikeluarkan sebelum solat raya. Ya, kalau zaman sekarang, ya. Maknanya kalau kita bagi selepas sembahyang hari raya, maksudnya itu jadi sedekah saja. Tapi kalau kita nak keluarkan zakat fitrah mesti dibuat sebelum. Ya, dan zakat fitrah boleh dikeluarkan sejak 1 Ramadan. Ya, tapi yang afdal ialah pada pagi tersebut. Pagi, ya, pada pagi tu kita bagi. Tetapi macam tadilah, kalau semua orang nak bayar pada pagi hari raya, takut tak sempatlah pukul berapa nak start sembahyang. Ya, cuma dalam keadaan sekarang ni kita kata kalau dikutip lebih awal, jadi patutnya distribution of zakat tu lebih sampailah patutnya. Ya, ada masa. Dan pihak zakat jangan menyusahkan orang yang nak minta lah, ya. Nak kena semua surat menyurat, bukti dia duduk tu kesian orang tu. Dah lah dia datang berpuluh batu datang, ya, tak ada kenderaan, menumpang orang datang, kita susahkan pula. Tak sepatutnya macam tu. Ya, seperti mana yang kita tahu, duit kutipan banyak tetapi ya, dia punya management tu, ya, di situ perlu kita perbaiki, ya, sangat-sangat perlu. Ini bermakna selepas solat hari raya puasa, zakat dikeluarkan. Ya, ada nota kaki, mengikut sunnah, zakat fitrah dikeluarkan ketika keluar selepas fajar subuh. Jadi maknanya lepas sembahyang subuh boleh. Ya, sembahyang subuh pagi raya tu. Ya, sembahyang subuh menunaikan sembahyang raya sebelum. Ya, untuk menunaikan sembahyang raya bukannya selepas solat. Harus membayarnya sebelum masa tersebut, iaitu pada bulan Ramadan. Tak ada masalah. Ya, hukumnya adalah harus. Tapi afdal adalah pada pagi tu. Maknanya kita keluar subuh, lepas subuh bayar. Make sure sebelum daripada solat hari raya. Ya. Jadi kita pun tak ada bekerja-kerja sangat, ya, sebab kalau hari raya Aidil Adha kita nak cepat menyembelih. Ya, pasal waktu menyembelih itu sebelum Zuhur. Ya, sebab tu kita mula sembahyang Aidil Adha tu lambat sikit. Pasal kita nak bagi peluang penyembelihan tu selesai. Ya, sebab kita tak menyembelih lepas Zuhur. That's why dipanggil, ya, dia panggil udhiyah. In Arabic dia panggil udhiyah. Udhiyah makna apa? Udhiyah maknanya penyembelihan berlaku pada waktu duha. Ya, pengorbanan tu, ya, dia panggil udhiyah. Ya, udhiyah. Ya, udhiyah. Udhiyah tu maknanya korban tu. Ya, korban. Ya. Jadi maknanya dia mesti dibuat, ya, selepas solat hari raya, ya, sampai ke zuhur. Ya, sebab namanya pun udhiyah. Maknanya berkorban tu dibuat pada waktu duha. Ya, pada waktu duha. Jadi kalau kita buat, mana ada orang buat petang, tak ada. Makruh. Ya, sebab itu udhiyah tu mesti dibuat pada waktu duha. Dan kita nak kejar pada hari raya pertama. Kerana hari raya pertama tu disebut hari nahar, hari korban. Kalau kita sembelih besok dah masuk tasyrik. Walaupun masih boleh, tetapi afdalnya ialah pada hari pertama. That's why kalau ustaz sembelih biasa, even kalau kat mana-mana luar, kita kena make sure. Kita kata boleh, kalau kami nak sembelih, ya, kami nak masuk, nak korban boleh, tapi make sure kambing ataupun lembu saya tu pada hari yang pertama. Pasal nak dapat kelebihan. Ya, jadi kita tanya dia, berapa orang yang menyembelih? Ya, macam kita kata di Kampuchea kan, di Kampung Cham ke, di mana-mana lah, Bertembong ke mana-mana. So kita tanya dia. Kita kata boleh tak sembelih pada hari raya pertama? Dia kata boleh. So kita nak dia minta dia buat apa live kan? Ya, so dia buat. Dia tunjuk. Okey, ustaz punya kita dah sembelih pada hari ni. Dah tunjuk dah. Okey, alhamdulillah lah. Sebab kita nak ambil kelebihan menumpahkan darah pada hari raya tu. Ya. Kalau kita tumpahkan darah pada esok lusa, walaupun hukumnya masih boleh diterima, tetapi dia tak afdal. Ya. Sebab tu that's why dia panggil Yaumun Nahar, hari korban.
Ya, pada 10 hari bulan Zulhijjah. 11, 12, 13 itu hari tasyrik. Ya, apa makna hari tasyrik? Tasyrik maknanya hari menjemur daging. Sebab dulu tak ada peti sejuk, tak ada freezer. Ya, so daging tu dipotong nipis-nipis, dijemur di bukit-bukit di Mina tu. Ya, supaya daging tu boleh bertahan lama. Ya, kalau di Kamboja, ya, kita tengok dia simpan, dia peram. Ya, dia peram dalam tempayan. Ya, dan benda daging tu boleh dimakan untuk setahun. Ya, daripada tahun ini sampai tahun depan ketika korban sekali lagi habis. Ya, dia ada 12 tempayan, satu bulan makan yang satu tempayan punya. Ya, itu yang Ustaz tengok di Kamboja lah, ya, di Kampung Cham. Okey, ya, mungkin apa kita panggil, ya. Tempat lain Ustaz tak pasti, ya, tapi itu masyarakat Kamboja, ya, Kambodia, mereka buat macam tu. Okey, seterusnya apa lagi, ya? Jadi Cham, ya. Kita panggil kita panggil, ya. Orang Cham ni, ya, orang Cham ni orang Champa lah. Ya, Champa tu adalah masyarakat Muslim. Ya, dan mereka ni, ya, kita kata lebih awal masuk Islam daripada kita mungkin. Ya, sebab mereka didatangi oleh pendakwah daripada negeri China. Ya, Cham kan, ya, Cham. Sebab tu di Kelantan banyak, ya, di negara kita ni banyak yang itulah. Ya, jadi dia punya tempat, ya, termasuk buah yang popular di Malaysia juga datang katanya daripada Champa, ya, masyarakat Champa, ya. Sebab tu dipanggil buah, ya. DAK tu buah. Jadi buah Champa ialah campadak, ya. Itu ada kajian daripada doktor siapa tu, ya, daripada UPM ada buat kajian. Ya, menarik kajian dia. Tuan-tuan boleh dengar, ya. Saya tak ingat namanya tapi dia quite popular lah, ya. Dia seorang mathematician, ya, Profesor Madya, ya, dalam bidang matematik, tetapi kajian sejarahnya memang first class lah. Ya, itu kita pun angkat tabik hormat pada dia. Ya, Dr. Mat Rofa namanya. Profesor Madya, Dr. Mat Rofa, tuan-tuan boleh cari video dia di internet, ya, ada banyak kajian sejarah dia. Termasuk tentang Winter Olympic di Beijing baru-baru ni pun ada kajian dia, menarik. Ya, bacaan dia luas, ya. Jadi kalau tuan-tuan berminat, tuan-tuan boleh cari video dia. Banyak maklumat yang kita boleh dapat. Ya, sebahagian yang kita tak tahu pun, ya, tapi dia ada bacaan yang sangat luas. Okey, ya. Jadi Dr. Mat Rofa ada buat kajian tentang masyarakat Champa tadi. Ya, antaranya buah tadilah campadak. Dan beberapa, ya, maklumat yang tuan-tuan boleh dapat, ya. Ustaz kena tengok video tu balik, ya, untuk ingat balik. Ya, nama-nama tempat di Kelantan sama juga. Ya, sebahagiannya memang diambil daripada masyarakat Champa yang datang berhijrah, ya, ke negeri Kelantan. Ya, jadi tu dia punya cerita ni, ya. Okey tuan-tuan, itu kalau kita boleh tambah maklumat saja, ya. Jadi selesai, ya, kita memohon kepada Allah agar menyatukan hati-hati kita dan memberikan taufik hidayah kepada kita untuk melakukan amalan yang telah dilakukan oleh para salaf kita. Amin ya rabbal alamin. Kemudian muka surat yang terakhir sebelum kita masuk tahun ketiga, Ali berkahwin dengan Fatimah. Ya, jadi maksudnya Sayyidina Ali belum berkahwin semasa perang Badar. That's why Fatimah tak pergi perang Badar. Pasal Fatimah tak ada suami lagi. Ya, dikatakan Aisyah pergi ikut Nabi dalam perang Badar kerana Aisyah sudah berkahwin dengan Nabi. Ya. Pada tahun yang kedua, 2 Hijrah, Ali bin Abi Talib mengadakan majlis perkahwinan dengan Fatimah, ya. Usianya ketika itu ialah 21. Yang ni kena betulkan tuan-tuan, bukan 21. Ya, pasal ketika hijrah Sayyidina Ali berumur 23 tahun. Ya, tuan-tuan kena betulkan. Ketika hijrah Sayyidina Ali 23. Kerana kita dah tahu Nabi dengan Ali beza 30 tahun. Ya, sebab tu tuan-tuan kena ingat yang pertama. Nabi dengan Ali beza 30 tahun. Maknanya Ali itu junior. 30 years, 30 tuan-tuan. Ya, Ali itu 30 tahun lebih muda daripada Nabi. Jadi masa hijrah Nabi umur 53. Ya, tuan-tuan kena ingat satu. Ya. Nabi dapat wahyu umur 40. Dakwah di Mekah 13. Kan? So, bila Nabi migrate, Nabi punya umur 40 plus 13. 53. Kalau Nabi umur 53, minus 30, 23. So, Ali bukan umur 21 tak betul, kan? Ali umur 23 tahun masih hijrah.
Perkahwinan ni berlaku second year of hijrah. Second year kan? Berapa umur Saidina Ali? Takkan 23 lagi? 25 tuan-tuan. Ya, jadi betul kan? Ada soalan. Silakan. Ada ketika hari raya disyariatkan, adakah orang-orang Nasrani yang telah merayakan hari raya mereka berasaskan pada hari kelahiran Nabi Isa? Apakah nama perayaan Nasrani pada ketika itu? Ya. Jadi yang pertama kita tahu bahawasanya kelahiran Nabi Isa bukan pada bulan Disember 25 tu tak betul. Ya. Sebab dalam surah Maryam cerita Maryam bersalin pada musim buah kurma masak. Kalau tuan-tuan dan puan-puan ya yang melihat pernah pergi ke Palestin, di Palestin buah kurma masak rutop tau. Ayat yang ke-25 dalam surah Maryam, Allah perintah Maryam untuk gegarkan pokok tu. Dan kemudian tusakin alaiki rutaban janian. Bila dia cuba gegarkan pokok, maka Allah akan jatuhkan buah rutop. Ya, rutop tu maknanya fresh lah. Fresh rutop. Mana rutop tengah masak tu? Di Palestin, sebab Nabi Isa lahir di Palestin, tu confirm. Cuma ada yang kata Bethlehem, ada kata Nazareth. Ya, tapi still Palestin lah. Jadi di Palestin, musim panas buah masak ialah bulan 8, bulan 9. Not Disember. Disember musim sejuk. Ya, di Palestin Disember tu salji turun. Kalau kita pergi, Ustaz bawa jamaah pada bulan hujung Disember dan awal Januari, kita keluar subuh tu menggigil sebab snowing. Jadi snowing. Jadi snowing tak berlaku apa kita panggil pokok kurma masak. Ya, jadi kita boleh tolak mengatakan Nabi Isa walaupun lahir di Palestin tapi bukan pada Disember. So bukan masa salji turun, bukan. Ya, dari situ pun salah. Ya. Jadi adakah mereka merayakan pada 25? Ya. Ustaz tak pasti, tak tahu. Ya. Tapi yang pasti di Madinah dia punya komuniti kebanyakannya adalah penyembah berhala ataupun Yahudi. Nasrani banyak di Yaman. Ya. Nanti ketika Yaman hantar wakil, Yaman hantar padri-padri dia berdialog dengan Nabi dalam masjid. Jadi orang Nasrani itu banyak di Yaman, dan kalau tuan-tuan tengok peta, orang Nasrani juga berada di Eritrea, Ethiopia, Najasyi. Ya, Najasyi. Mereka bukan berada di Mekah Madinah. Mekah Madinah, ya. Di Yaman ada, down south di Yaman, di Afrika, Eritrea, Ethiopia, dan juga di utara. Utara tu tempat di negeri Syam lah, ya, maknanya di Syria sana. Dalam perjalanan Nabi dengan Abu Talib, ya, menuju ke berniaga di Damaskus, ya, dalam riwayat, walaupun riwayat tu dipertikai lah, ya, tapi kalau katalah ada kebenaran, ya, memang ada kawasan komuniti Kristian, ya, di nama tempat tu, ya, nama tempat tu, ya, tapi di kita panggil nama tempat tu ialah nama tempatnya Busra, bukan Basrah. Kalau Basrah Iraq, ini Busra, ya, dan bukan Bursa. Kalau Bursa Turkey. Bursa tempat Winter Olympic juga, ya. So itulah cerita dia. So tempat tu di utara. Jadi kalau di Madinah dia bukan center of Christianity, bukan, ya. Jadi tak ada cerita, Ustaz tak pernah jumpa lah, ya, cerita masyarakat. Mungkin ada tapi minoriti sangat, ya. Bukan tak signifikan kehadiran mereka seperti mana orang Yahudi memang ramailah di Madinah, ya. Tapi tarikh kelahiran 25 tu tak betul, tuan-tuan. Kita boleh tolak macam tu saja, ya. Okey, balik pada cerita usia Ali 25. Pasal masa hijrah umur dia 23, ya. Second year of hijrah, ya, bulan Ramadan berlaku perang. Selepas perang tu, ya, maka barulah Ali dan Fatimah dinikahkan. Jadi Ali umur 25 tahun, Fatimah berusia, betul kan? Fatimah berusia 20 tahun, tuan-tuan. Ya, usianya adalah 20 tahun. Ya, kerana ketika hijrah Fatimah umur 18. Ketika hijrah Fatimah 18. Ya, ketika hijrah Fatimah 18, dan Fatimah dia setahun lebih tua daripada Aisyah. Ya, ketika hijrah, ya. Jadi ketika hijrah Ali 23,
ketika hijrah Fatimah 18, ketika hijrah Aisyah 17. Ya. Jadi ketika Fatimah berkahwin dengan Ali, second year hijrah, dah tentulah umur dia 20. Ya, 20. Umur dia 20 tuan-tuan. Ya. Jadi umur dia 20. Sebab tu ketika Fatimah meninggal, umur dia 28 tahun. 28. Sebab masa hijrah umur dia 18. So 10 years after that, 28 lah. Ya, pasal Nabi 40 dapat wahyu, 13 dakwah di Mekah, another 10 years di Madinah. Ya. So 13 plus 10, 23. Jadi kalau masa hijrah umur Nabi 53, ya, by the time Nabi wafat, campur 10 lah, 63. Yang ni kena simple arithmetic tuan-tuan. Ya. Kalau hafal Quran saja tak dapat tuan-tuan. Tak cukup. Ya. Dia memang kena ada subjek matematik juga. Ya, paling kurang simple arithmetic lah. Ya. Jadi apa kita panggil, ya. Baru kita dapat. Kalau tidak tak boleh, sebab ada banyak maklumat dalam hadis, dalam sirah yang tuan-tuan, walaupun riwayat tu sahih, dia sahih, tuan-tuan kena faham, sahih ni ada dua. Satu sahih dari segi narration. Another sahih is in terms of content. Sebab tu yang banyak kajian sekarang, even Ustaz, saya punya kajian PhD pun ialah content analysis. Dia bukan narration lagi. Narration tu, kalau saya Bukhari, kita tak payah petikai lah dari segi narration dia. Ya, saya Muslim, kebanyakan tu. Melainkan sedikit lah. Ya. Mungkin 1% atau 2% saja. Tapi yang lain, kita tengok content analysis. Sebab kadang-kadang content tu tak logik. Macam ni kan, kita kata kan. Ali berusia 21 tahun. Tak logik kan? Ya, tak logik. Pasal masa hijrah pun, Ali dah 23. Macam mana pula masa dia kahwin, umur dia rendah balik daripada 23? Tak boleh. Tak ada orang umur menurun tuan-tuan. Umur menaik ada. Ya. Jadi Fatimah juga. Fatimah umur 18. Masa hijrah. Sekarang second year hijrah. Dah tentu umurnya 20. Hasil perkahwinan ini Rasulullah mempunyai 3 daripada ni ada 3. Dia sebenarnya ya ada 5 semua. Ada 5 ya. Ada nota kaki di bawah, cuba tengok. Ya, ada nota kaki. Jadi Ummu Kulsum juga adalah anak perempuan Ali, hasil perkahwinan dengan Fatimah binti Rasulullah. Maknanya anak perempuan Ali dengan Fatimah, bukan Zainab saja. Ada, tuan-tuan kena tambah seorang lagi. Ummu Kulsum. As mentioned, as stated at the footnote. Ummu Kulsum adalah anak perempuan Ali hasil perkahwinan dengan Fatimah. Dilahirkan sebelum kewafatan datuknya sallallahu alaihi wasallam. Ya, maknanya dia lahir itu sebelum Nabi wafat. Nabi jumpa dia. Dikahwini oleh Umar bin Al-Khattab. Ya, jadi Umar bin Al-Khattab tu adalah menantu Sayyidina Ali, tuan-tuan. Ya, jangan kata pelik lah. Tak pelik lah, tuan-tuan. Ya, sebab apa? Sebab perkahwinan tu bukan mesti usianya kita kata sebaya, bukan. Ya, dah tentulah, ya. Dah tentulah Umar dengan anak Sayyidina Ali tu jauh sangat beza dia. Ya, jadi tak ada masalah lah. Dilahirkan sebelum Umar dikahwini, kemudian Auf bin Ja'far bin Abu Talib. Ya, Auf bin Ja'far, anak kepada Ja'far bin Abi Talib. Ya. Kemudian Auf pula kahwin, dan kemudian Abdullah bin Ja'far meninggal ketika menjadi isteri Abdullah bin Ja'far. Ini dalam kitab Al-Isabah, the same kitab oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Al-Isabah ni nama tadilah yang Ustaz sebut, Dictionary of Companions punya name tadi. Ada 8 jilid, tuan-tuan. Kitab besar lah. Ya, jadi yang ni kita panggil detail lah, ya. Pendetail, ada banyak detail. Adik kepada Husain dan adik kepada Zainab lah. Ya. Jadi Al-Hasan dan Al-Husain tu, Al-Hasan dulu, 1 year after that Al-Husain, the rest tu selepas mereka lah. So ada Zainab, kemudian ada Ummu Kulsum, dan ada seorang lagi. Tapi keguguran, nama dia Muhsin. Ketika Nabi wafat, Fatimah mengandung. Anak tu dinamakan Muhsin. Tapi anak tu gugur nanti. Gugur dan akhirnya bawa kepada Fatimah jadi sakit. Fatimah kan meninggal selepas Nabi wafat, 6 bulan selepas Nabi wafat. Jadi yang meninggal tu dikatakan Muhsin. Sebab even kalau meninggal, kita bagi nama juga. Ya, sebab nanti nak kebumikan, ya. Umar Al-Khattab memanglah muda sangatlah. Tapi Umar akan hidup sampai tahun 23. Nabi wafat tahun 11. Maknanya tahun 11
another 12 years lagi. 12 tahun lagi Umar akan hidup lagi. So, apa kita panggil, ya? Muda sangat, betul. Sebab Al-Hasan ni, masa Nabi wafat, umur dia 7 tahun. Kalau tuan-tuan berminat, Ustaz tak tahu tuan-tuan boleh ikut ke tak, tapi kalau tuan-tuan berminat, Hasan 7 tahun. Kan? Okey. Kita buat aja tuan-tuan. Ya. Ustaz Badam, ya. Masa Nabi wafat, Nabi wafat umur 63. 63 tahun, ya. Ini tahun 11 Hijrah. Tahun 11 Nabi wafat, ya. Masa Nabi wafat 6 bulan selepas wafat tu, ya, 6 bulan selepas Nabi, ya, Fatimah wafat. Ya. Jadi 6 bulan tak jauh beza lah, ya. Fatimah umur 28 tahun. 28 tahun, tahun yang sama, 11 Hijrah juga. Okey. Masa Nabi wafat, ya, maknanya masa Fatimah wafat ni dan Nabi wafat tahun yang sama, Al-Hasan. Ya. 1 2 3 4. Ni Al-Husain lah. Ya, Al-Husain. Al-Hasan umur 7 tahun. Al-Husain umur 6 tahun. Ya. Kalau dia ada adik lagi nama Zainab. Dia ada adik lagi, ya, nama Ummu Kulsum. Ya, Ummu Kulsum tadi yang kahwin dengan Umar. Dan dia ada adik yang gugur tadi kan, nama Muhsin. Ya, nama Muhsin ni gugur. Ya, okey. Kita letak je lah, ya. Kita kata Zainab 5, ya. Ustaz buat setahun-setahun je lah. Ya, Ummu Kulsum 4 tahun. 4 tahun tahun 11 Hijrah. 4 tahun ni tahun 11 Hijrah. Ni kita buat analisis, ya. Dari segi history. Umur dia 4 tahun, ya. Jadi Umar wafat, ya. Nampak ke fokus? Nampak, ya. Umar wafat tahun 23 Hijrah. 23 maknanya 12 years. 12 years. Okey, kita letaklah 12, ya. Campur 12 Hijrah. Katalah dia kahwin dengan Umar tu di hujung Umar punya khilafah, ya, katalah. Jadi 11 campur 12 jadi 23 tahun. Munasabah 23 tahun. Berapa? Ini tahun 11 Hijrah tak? Ni sorry. 12 tahun. Oh, 4. Sorry, 4. Oh, ya, silap Ustaz, silap. Ya, umur dia 4. Ya, 12 tahun lagi kan? Ya, ini 4 tahun, silap. 4 tahun. 16. Ya, 16. Umur dia 16 tahun. Munasabah lah 16. Ya. Sebab Aisyah kahwin dengan Nabi pun 16 juga. Ya. Masa hijrah, Aisyah umur 17. Tahun sebelum hijrah. Jadi, kita kata munasabah lah. Ya. Jadi umur 16. Sebab, kalau umur dia 3 tahun, 4 tahun, nampak tak logik lah kan? Ya. Jadi, tak ada pula cerita Zainab dengan Ummu Kulsum tu kembar. Jadi, bila tak ada cerita kembar, Ummu Kulsum mesti lahir selepas Zainab. Dan untuk boleh lahirkan anak tu, ya, bolehlah lahir anak 2 orang setahun, boleh. Tapi 1 Januari, 1 Disember lah. Paling kurang kita kena ada 9 bulan 10 hari. So, secara mudah saja Ustaz punya calculation, ya, maknanya umur Ummu Kulsum, kalaulah dia berkahwin di tahun terakhir Umar wafat, tahun 23, maknanya, ya, umurnya sekitar 16 tahun. Or maybe a bit earlier than that. 15 atau 14 macam tu je lah. Ya. Tapi tuan-tuan kena ingat, perkahwinan tu lebih kepada kemuliaan. Ya, dia bukan sangat sebab seksual, bukan. Ya, sebab nak mulia. Sebab bila kahwin tu tak mesti untuk hubungan seksual kan. Sebab kemuliaan. Sebab bila Umar kahwin dengan Ali recognize perkahwinan tu, Ali bagi consent, maknanya Ali dengan Umar tak ada isu. Ya, kan orang Syiah kan kata
Omar ni apa kafir, ya, Omar ni ambil rampas jawatan Ali kan. Sepatutnya Ali lah by right. Supposedly selepas Nabi wafat, Ali lah patutnya. Nabi kan tak kata Ali, Nabi kata Abu Bakar. After Abu Bakar, Ali pun jadi apa? Jadi ada kandidat jugalah. Ya, mana khalifah punya kandidat other than Umar, ya, tapi orang pilih Abu Bakar lebih cenderung pada Umar lah. Dari segi usia pun macam tu juga kan. Sebab Ali jauh lebih muda. Ya, sebab apa ni, Umar sudah umur 53 tahun masa Abu Bakar meninggal. Sedangkan Ali baru 35, terbalik je. Ya, so bagi laluan pada Umar. Jadi perkahwinan Umar dengan anak Sayyidina Ali itu, ya, merupakan satu perkara yang signifikan kerana kalau Ali tak suka dengan Umar, takkan dia kahwinkan anak dia dengan Umar, takkan dia terima Umar punya lamaran, ya. So benda ni sangat penting, very significant. Jadi itulah cerita dia, ya. So munasabahlah 16. Ya, mungkin tak ada orang buat kajian macam ni, so kita among the first lah, ya. Orang boleh tengok cerita ni dan orang boleh ambil, ya. Sebab memang Ummu Kulsum dia bertemu dengan Nabi. Maknanya dia bukan lahir selepas daripada Nabi wafat, bukan. So Ummu Kulsum considered sebagai sahabat juga, sahabat kecil lah. Ya, sahabat kecil ni ramai. Ya, sahabat-sahabat kecil ni kan ada umur 2 tahun, 3 tahun yang Nabi sempat dukung, kan. Tapi dia tak pernah belajar daripada Nabi. Tapi Nabi doakan dia, Nabi apa kita panggil, ya, Nabi tahnik dia macam tu. Tapi dia tak dengarlah hadis daripada Nabi. Tapi kalau Hasan Husin dia dengar. Pasal dia umur 7 tahun, 6 tahun kan. Cuma dia riwayatkan hadis itu selepas dia dewasa. Pasal periwayatan hadis, narration by children, maknanya underage, not acceptable, tak boleh. Dia syarat meriwayatkan hadis, dia mesti akil balik. Jadi masa Al-Hasan dengan Husin dengar Nabi cakap, dah tentulah dia tak riwayatkan lagi, dia budak-budak kecil. Nanti bila dia dewasa lah dia riwayatkan. Ya, antaranya apa ni hadis yang sebut min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Seseorang, antara ciri-ciri baik seseorang itu ialah apa ni, dia tinggalkan apa yang tak signifikan pada dia. Ya, dalam hidup ni kadang-kadang ada benda tak signifikan, kita tak payah dengar lah. Kan, bukan isu kita kan, orang lain punya hal. So takkan semua benda nak ambil tahu. Ya, jadi kalau orang tak cerita sudahlah. Ya, jadi itu antara perkara baik dan Al-Hasan dengar semasa dia masih kecil. Tapi diriwayatkan setelah dia dewasa. Itu dalam bidang apa kita panggil, ya, science of hadis lah, ulumul hadis. Cerita tu teknikal lah. So macam itulah tuan-tuan. Ya. Mungkin dia tak highlight lah. Kan, sebab history was written by the victors. Dan history ni ikut selera dia lah. Kalau dia tak nak masuk, dia tak nak highlight, tahu tak ada lah. Ya. Jadi macam Aisyah kan, bila orang tanya dia, siapa yang papa Nabi ketika Nabi sakit, siapa yang papa Nabi nak masuk ke masjid? Dia kata yang papa Nabi Sayyidina Abbas dan seorang lelaki, dia kata, and another man. Who is that another man? Aisyah tak mention kan? Pasal dia dengan Ali tu ada sikit apa kita panggil, ada isu lah sebab dia kecil hati dengan Ali. Ada kecil hati kan, manusia biasa kan, kecil hati biasa je. Jadi apa ni, ada seorang tabi'in pun tanya kan, dia kata apa ni, Ibnu Abbas sebenarnya siapa yang dimaksudkan sebagai seorang lelaki lagi tu, kan. Ibnu Abbas kata Aisyah tak cakap ke? Kata tak cakap. Yang pertama tu bapak aku lah, bapak dia Abbas lah kan, bapak dia. Yang seorang lagi tu kalau kau nak tahu, itulah Ali. Ibnu Abbas yang cerita. Sebab Ibnu Abbas dia tentulah tahu, sebab Ibnu Abbas masa tu 13 tahun dia tahu. Ya. Tapi of course bukan dia lah yang papah Nabi, dia budak 13 tahun kan. Dah tentulah Nabi dipapah oleh orang lain. Who is that orang lain? Dah tentulah Ali. Ali duduk belakang rumah Aisyah. Ya. So maknanya kalau jiran ada kecil-kecil hati tu biasa aje. Kan? Apa ni, Aisyah dengan Ali pun ada kecil hati. Bukan Ali kecil hati, Aisyah. Ya. Sebenarnya Aisyah salah dapat maklumat. Pasal masa Aisyah kena fitnah kan. Kan dia nanti kita akan belajar Aisyah kena fitnah, ya. Pada tahun yang ke-6 Hijrah nanti. Ketika perang yang Aisyah hilang, lucut dia punya rantai. Kemudian apa kita panggil, ya, dia tertinggal
dia tertinggal dan akhirnya Safwan datang. Ya, bila Ustaz Safwan ni datang, Ustaz Safwan pun kata pada Aisyah, bagi syarat, tak cakap pun, suruh naik atas dan dia tarik unta tu sampai apa kita panggil grup tadi kan. Orang pun tengok, oh Aisyah ada hubungan ni. Jadi keluarlah berita-berita sensasi tadi. Ya. Jadi Nabi tahu dah tapi Nabi diam sebab tak turun ayat. Jadi bila Aisyah tanya pada Nabi, apa pandangan kamu terhadap tuduhan orang? Nabi tak boleh jawab. Pasal Nabi nak jawab macam mana? Ayat Quran belum turun. Jadi apa yang Nabi kata? Nabi kata Aisyah, ya, kalau kau buat salah, bertaubatlah. Itu yang Aisyah pun terasa hati. Mana seolah-olah macam Nabi tuduh. Nabi tak tuduh. Tapi Nabi kata kalau kau buat, bertaubatlah. Tapi kalau kau bersih, Allah akan mengampuni kamu. Allah akan bersihkan kamu. Allah akan turunkan ayat. Jadi Aisyah pun kecil hati. Dia kata, ya Rasulullah, izinkan aku balik ke rumah mak bapak aku. Nabi izin. Ya, walaupun dia marah, tapi kena minta izin. Ya. Yang kedua, Nabi tanya kepada para sahabat, apa pandangan kamu tentang Aisyah? Ya. Ali jawab, Ali kata, wanita yang baik ni, yang baik-baik ni bukan Aisyah seorang. Ramai lagi yang baik-baik. Tapi statement Ali itu telah disalahfahami oleh Aisyah. Ya, jadi sebahagian para ulama kata yang kat situlah yang kecil hati tu. Seolah-olah macam Aisyah bukan macam Ali suruh cerai pula. Ali tak suruh cerai. Ali kata yang baik-baik tu ramai lagi. Aisyah antara yang baik kan. So itulah cerita dia. Jadi macam itulah ya. So maknanya dalam periwayatan hadis pun kadang-kadang tak disebut nama tu. Sebab ada personal apa? Ada personal apa istilah dia? In English kita panggil. Macam ada benda-benda yang tak puas hati lah. Sikit-sikit lah benda-benda macam tu. Itu biasa je manusia kan. So itulah ya. Cerita untuk apa kita panggil ya, untuk ni ya. Kita baca tahun ketiga sikit ya. Nota kaki tadi sudah baca. Tapi yang menarik ni nota kaki kalau Ustaz boleh sebut. Jadi dikahwini oleh Umar. Ketika Umar wafat tahun 23 Hijrah, Umar wafat ya. Kemudian Auf bin Ja'far, maknanya anak saudara, bukan anak saudara ni. Nabi punya anak saudara lah. Sebab Ja'far tu sepupu. Anak saudara sepupu lah ni. Ya, Auf kahwin dengan Ummul Kulsum, ya, dan kemudian ya Abdullah bin Ja'far, abang pada Auf tu pula. Auf bin Ja'far, Abdullah bin Ja'far. Abdullah bin Ja'far ni yang muka seirah Nabi. Abdullah bin Ja'far. Ja'far of course seirah Nabi, Abdullah bin Ja'far pun seirah Nabi. Ya, tu kita kata apa kita panggil ya, itu dia punya turutan dia. Jadi biasa je masyarakat Arab ya, zaman dulu bila suami dia meninggal dalam perang, dibunuh dan sebagainya, maka sahabat lain yang akan ambil sebagai isteri. Bila sahabat tu pula meninggal, sahabat lain pula ambil sebagai isteri. Maknanya mereka tidak akan membiarkan wanita-wanita ini menjanda begitu sajalah. Akan ada orang yang ambil. Ya, nak menunjukkan inilah negara kebajikan. Ya, so macam itulah cerita dia. Macam kita kata ada satu kes ya, Asma binti Umais. Seorang perempuan Asma binti Umais, ya, beliau berkahwin dengan Ja'far. Ja'far bin Abu Talib. Ya, mana mak kepada Auf dengan Abdullah ni lah. Mak dia Umais, Asma binti Umais, kahwin dengan Ja'far. Bila Ja'far dibunuh dalam perang Mu'tah, maka Abu Bakar kahwin dengan Asma tu. Dapat anak nama Muhammad. Ya, nama Muhammad. Kemudian bila Abu Bakar meninggal, ya, agaknya siapa yang ambil Asma sebagai isteri? Yang ambil Sayyidina Ali. Ali kahwin dengan kakak ipar dia. Kakak ipar sebab Ja'far tu abang dia. So Ali kahwin dengan kakak ipar dia. Ya. Jadi ketika Asma kahwin dengan Ja'far kena bunuh dalam perang. Ya, Asma kahwin dengan Abu Bakar tak kena bunuh lah. Ya, normal death lah kan. Kemudian Ali pun kena bunuh juga. Ya, jadi maknanya Asma tu ada dua suami dia yang mati syahid, seorang mati normal lah, tapi yang mati normal tu Abu Bakar lah. The best person lah kan. Kita kata right after Nabi SAW. So maknanya meninggal ada orang lain ambil sebagai isteri, meninggal ada orang lain tu biasa dalam masyarakat Arab ni. Dan apa kita panggil ya, umur ni tidak menjadi penentu. Ya, tak peduli umur berapa pun. Walaupun orang tu lebih tua, orang tu lebih muda. Zaid bin Harisah kahwin dengan Ummu Aiman. Ummu Aiman jauh lebih tua daripada dia. Ummu Aiman tu jauh lebih tua daripada Nabi. So tak ada isu lah. Ya, tak ada isu lah.
Anak-anak pada dia. Tak tahu. Ali Zainal Abidin daripada Husin. Ali Zainal Abidin daripada Husin. Ali tu yang selamat dalam Karbala tu. Ali tu ada. Tapi dia tak bunuh sebab Ali ni budak kecil masa tu. Jadi tentera tak bunuh dia. Daripada dia tu lah dapat yang lain-lain tu. Husin, daripada Husin. Tapi tak dengar pula cerita Zainab dengan Umm Kulsum tu ada anak, tak dengar. Kalau ustaz punya bacaan, either Hasan, Al-Hasan or Al-Husin. Either or je. Ya, betul. Tak pernah dengar. Daripada Zainab dengan Umm Kulsum tak pernah dengar. Tapi mungkin ada. Tapi dia tak, mungkin tak di-highlight lah. Ya, sebab kemungkinan ada. Ya, kemungkinan ada. Jadi maksudnya, sebab kalau Zainab ni, ya, kita kata cerita dia sampai di Mesir tu, cerita Zainab ni. Ya, sampai di Mesir pun ada cerita Zainab. Even ada satu tempat di Mesir, nama dia Sayyidah Zainab, Madam Zainab. So that Madam Zainab referring to Zainab anak pada Sayyidina Ali. Maknanya adik pada Sayyidina Husin. So mungkin ada family juga. Ya, dan ada beberapa orang lagi lah keluarga daripada apa kita panggil, daripada Husin lah, especially Husin lah. Ya, sebab Husin ni yang di-admire oleh orang Syiah. Hasan not so kan, sebab Hasan ni dia bagi jawatan pada Muawiyah. Ya. Bukan. Hasan ni yang bagi Muawiyah jadi khalifah. Muawiyah tu yang Umayyah. Sebab kan lepas Ali kena bunuh, Hasan dilantik menjadi pengganti. Hasan tak nak. Tapi dah orang minta, dia peganglah juga jawatan tu. Tapi 6 months after that, dia deal dengan Muawiyah sebab Muawiyah nampak memang beria nak jadi khalifah. Pasal Muawiyah kan nak cari pembunuh Sayyidina Osman. Jadi oleh kerana itu maka yang berlaku ialah dia apa? Dia serah pada Muawiyah. Mana Hasan serah. Ya. Daripada mana? Daripada Hasan. Tapi Hasan ni tak di-admire lah oleh orang Syiah. Sebab orang Syiah dia pro Husin. Kan? Sebab pasti memang ada. Ya. Jadi daripada apa kita panggil? Sebab tu Jordan kan? Jordan. Katanya daripada Hasan family. Jordan. Ya, ada yang kata daripada Hasan. Ya. Husin ni banyak yang keluar tempat lain lah. Especially dia orang kata di Iran lah. Pasal dia pindah kan. Sebab Husin pun memang on the way nak pergi Karbala, nak pergi ke Iraq. Dia kena bunuh. Tapi anak dia Ali Zainal Abidin masih ada lagi. Ali Zainal Abidin kan. Jadi ulama besar Ali Zainal Abidin. Jadi Ali Zainal Abidin punya keturunan adalah Muhammad Al-Baqir, Ja'far As-Sadiq kan. Yang bawah-bawah tu dah banyak perbincangan lah pasal dah nampak politik. Dia politicize dah benda-benda tu. Tapi yang awal-awal tu memang keluarga Nabi memang hebat-hebat. Ya, kita kata Ali, Sayyidina Hasan, Husin, Ali Zainal Abidin, Muhammad Al-Baqir, Ja'far As-Sadiq. Oh, tu semua ulama-ulama besar tu. Tapi lepas tu dah jadi, sebab Ja'far As-Sadiq pun ada beberapa anak, itu yang mana yang Syiah hendak. Yang itulah dia highlight kan. Kan? Tu dah jadi, dah politicize lah. Ya, tu cerita dia. Tapi macam tadilah ya, kitab ni hanya menyebut 3 anak, Al-Hasan, Al-Husin dan Zainab. Ya, tapi kita tak boleh menafikan ada seorang lagi anak Sayyidina Ali yang hidup, ya, perempuan namanya Umm Kulsum, seperti nama kakak Fatimah juga. Zainab pun kakak Fatimah juga. Ya, Umm Kulsum pun kakak Fatimah, ya. Jadi kedua-dua mereka ni hidup sampai besar, ya. Dan Umm Kulsum tadi malah dikahwini oleh Sayyidina Umar bin Al-Khattab yang merupakan khalifah pada masa tu, zaman dia. Ya, dan ada seorang lagi anak nama Muhsin tadi. Ya, Muhsin tu yang gugur lah. Ya, jadi tu apa kita panggil, ya. 5 lah kalau nak kira. 4 yang hidup, 1 meninggal. Ya, dan meninggalnya anak dalam kandungan tu membawa kepada sakitnya Fatimah. Ya, satu sakit fizikal, 2 sakit emosi lah, anak meninggal kan. Ya, lebih-lebih lagi hebatnya Fatimah terkesan dengan kewafatan Nabi tu. Ya, sebab apa-apa hal
Fatimah akan mengadu pada Nabi. Nabi dah tak ada. Adik-beradik semua meninggal. Mana ada adik-beradik perempuan dia kan? Zainab meninggal, Ruqayyah meninggal, Ummul Kulsum meninggal, semua dah meninggal. Yang tinggal Fatimah. Pada siapa dia nak mengadu? Of course Ali adalah. Ya, tapi ayah dah meninggal. Tu satu lagi tamparan hebat kepada kepada Fatimah sehingga bawa kepada kewafatan dia. Ya. So itulah tuan-tuan. Tahun ketiga ni kalau nak masuk panjanglah pula ya. Jadi kita berhenti di situ. Kalau ada soalan lain? Tak ada ya? Okey. Jadi kalau sekadar itulah yang boleh kita kongsi pada hari ini. Mudah-mudahan ada manfaat. Jadi senang nak cerita. Untuk akan datang kita tengok tahun ketiga hijrah lah. Ya, tahun ketiga hijrah tu kita boleh terus sajalah. Ya, muka surat 173 insya-Allah. Jadi sekadar tu ya. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berapa orang tengok